Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah murid-murid, hari ini kita akan belajar bagi mata pelajaran tajwid, pelajaran yang kedua, tajuknya idgham. Baiklah, sebelum tu mari kita bersama-sama kita membaca doa sebelum memulakan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kepada pengertian idgham. Idgham dari segi bahasa bermaksud memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Manakala dari segi istilah pula ialah memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua sehingga menjadi satu bunyi. Jadi pengertian idgham dari segi istilah ialah memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua sehingga menjadi satu bunyi. Bahagian idgham ada dua, iaitu yang pertama ialah idgham shaghir, idgham shaghir. Manakala yang kedua ialah idgham kabir, idgham kabir. Idgham shaghir ialah memasukkan huruf pertama yang mati ke dalam huruf kedua yang berbaris, iaitu dimasukkan huruf pertama yang mati ke dalam huruf yang kedua berbaris. Manakala idgham kabir pula ialah memasukkan huruf pertama yang berbaris ke dalam huruf kedua yang juga berbaris. Jadi, beza idgham shaghir dan kabir ialah kalau idgham shaghir, huruf pertamanya mati, dimasukkan ke dalam huruf kedua yang berbaris. Bagi idgham kabir pula, ialah memasukkan huruf pertama yang berbaris ke dalam huruf kedua yang juga berbaris. Ini adalah bacaan bagi riwayat Imam As-Susi an Abi Amru. Bahagian idgham shaghir ada tiga, iaitu yang pertama ialah idgham mislain atau idgham mutamasilain. Idgham mislain atau idgham mutamasilain. Yang kedua ialah idgham mutaqaribain, idgham mutaqaribain. Dan yang ketiga ialah idgham mutajanisain, idgham mutajanisain. Baiklah murid, kita lihat bahagian pertama bagi idgham shaghir, iaitu idgham mislain atau idgham mutamasilain. Idgham mislain atau idgham mutamasilain bermaksud memasukkan dua huruf yang bersamaan sifat dan makhraj. Memasukkan dua huruf yang bersamaan sifat dan makhraj. Sifatnya apa murid? Sifatnya yang kita dah belajar pada pelajaran yang lepas. Manakala makhraj itu ialah tempat keluar huruf, yang mana tempat keluar huruf itu ada yang melalui lidah, bibir, kerongkong, rongga mulut dan juga rongga hidung. Sama ada ia berlaku dalam satu kalimah ataupun dua kalimah. Kita lihat pertemuan huruf tersebut seperti fa bertemu dengan fa, ta bertemu dengan ta, ha bertemu dengan ha, mim bertemu dengan mim dan nun bertemu dengan nun dan selainnya. Yang mana hurufnya sama, dua-dua tersebut. Okey. Yang huruf yang pertama ini kenalah mati dan juga huruf yang kedua berbaris. Okey, kita lihat pada contoh ayat yang pertama. Fala yusrif fil
Fa bertemu dengan fa. Fala yusrif fil. Fa pertama mati, fa yang kedua berbaris, ada tanda sabdu di atasnya. Lihat pula pada contoh yang kedua. Kanat ta'tihim. Kanat ta'tihim. Okey, terus masukkan ta yang kedua. Ta yang kedua ni berbaris dan ada sabdu. Ta pertama tidak berbaris. Yang ketiga, ha bertemu dengan ha. Ha yang pertama tak berbaris dan ha yang kedua ada sabdu dan juga baris. Okey. Yuwajjihu. Yuwajjihu. Okey. Dan contoh yang keempat, ada mim yang bertanda sabdu dan nun yang bertanda sabdu. Maka wajib dengung. 2 harakat. Okey. Lihat, mim bertemu dengan mim. Mim pertama tak berbaris. Mim yang kedua ada sabdu dan juga berbaris. Okey. Faminhum man. Faminhum man. Okey, kena dengung 2 harakat. Begitu juga dengan contoh nombor 5. Nun bertemu dengan nun. Nun pertama tak berbaris. Nun yang kedua berbaris dan ada tanda sabdu. Wa man nasha'. Wa man nasha'. Okey, itu adalah berkaitan dengan idgham mislain atau idgham mutamasilain. Baiklah murid, seterusnya adalah idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain ini bermaksud memasukkan 2 huruf yang berhampiran sifat dan makhraj. 2 huruf yang berhampiran sifat dan makhraj atau salah satu daripada keduanya. Okey, berbeza dengan idgham mislain yang kita dah belajar sebentar tadi. Kalau idgham mislain memasukkan 2 huruf yang bersamaan sifat dan makhraj. Tetapi idgham mutaqaribain ialah memasukkan 2 huruf yang berhampiran. Yang berhampiran sifat dan makhraj ataupun salah satu daripada keduanya. Contoh hurufnya adalah qaf dan kaf, lam dan ra, nun dan lam, nun dan waw. Ini contohnya. Okey, mari kita lihat cara bacaan dan contoh ayat bagi idgham mutaqaribain. Yang pertama, alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Okey, qaf bertemu dengan kaf. Qaf ini mati dan juga kaf ini berbaris. Jadi terus masukkan huruf pertama ini tak perlu disebut. Terus masukkan kepada huruf yang kedua. Alam nakhluqukum. Jangan baca alam nakhluqakum. Qaf ni kan huruf qalqalah kan? Jangan dibaca qalqalah. Tak perlu. Terus masukkan kepada huruf kedua, kaf. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Okey, tanpa dengung. Tidak ada dengung. Yang kedua ialah lam bertemu dengan ra. Lam itu mati, manakala ra itu berbaris. Okey, seperti saya sebutkan, ada tanda sabdu di atasnya. Sama juga kaf ada tanda sabdu. Jadi, terus masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Jangan disebutkan lam. Terus masukkan kepada ra. Wa qur rabbi. Wa qur rabbi. Wa qur rabbi. Jangan wa qul rabbi. Dia tak dibaca secara jelas. Dia dibaca secara idgham. Memasukkan kepada huruf yang kedua ini. Wa qur rabbi. Seterusnya yang ketiga, nun bertemu dengan lam. Wa mallam. Wa mallam. Terus masukkan kepada lam. Jangan disebutkan nun. Wa mallam. Begitu juga dengan nun bertemu dengan waw. Min warai. Min warai. Cuma kalau yang keempat ni dia wajib dengung. Sebab apa? Nun bertemu dengan waw. Min warai.
Okey, ini adalah contoh ayat bagi idgham mutaqaribain, iaitu memasukkan dua huruf yang berhampiran sifat dan makhrajnya. Jadi ingat ya murid, terus masukkan kepada huruf yang kedua. Terus masukkan kepada huruf yang kedua. Baiklah murid-murid, kita lihat pula bahagian ketiga bagi idgham saghir, iaitu idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain ini bermaksud memasukkan dua huruf yang bersamaan makhraj tetapi berlainan sifat, iaitu memasukkan dua huruf yang bersamaan makhraj tetapi berlainan sifat. Okey, pertemuan hurufnya adalah ta dan ta, sa dan zal, ta dan dal, ba dan mim, dal dan ta, zal dan za, ta dan ta. Okey, kita lihat cara bacaan bagi idgham mutajanisain. Lihat pada contoh ayat yang pertama, ta dan ta. Wa qalat ta'ifah. Okey, ta pertama ta berbaris, mati. Okey, seterusnya ta itu berbaris. Ada juga tanda syaddah kat situ. Ada tanda sabdu. Jadi bacakan terus masuk ke ta. Wa qalat ta'ifah. Contoh yang kedua, yalhad dzalika. Sa bertemu dengan zal. Sa tak ada baris. Kemudian zal berbaris dan ada tanda sabdu di situ. Yalhad dzalika. Terus masukkan kepada huruf zal. Yang ketiga, ta dan juga dal. Dal tu ada baris dan bertasydid. Ujibat da'watukuma. Terus masukkan ke huruf dal. Dan ketiga-tiga contoh ini dibaca dengan tidak dengung. Dan yang keempat, sila ambil perhatian murid, ada mim yang bertanda sabdu. Bila ada mim bertanda sabdu, wajib dengung. Okey, tolong perhatikan bacaan ustazah pada contoh yang keempat, surah Hud ayat 42. Ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Kam ma'ana. Okey, itu cara bacaan yang betul. Terus masukkan ke huruf yang kedua. Huruf kedua adalah huruf mim. Jangan baca ya bunayyarkab ma'ana. Salah. Jadi terus masukkan kepada huruf kedua. Ya bunayyarkam ma'ana. Wajib dengung dua harakat. Seterusnya wa in uttum. Terus masuk kepada huruf ta. Izzalamtum. Zal dan za. Terus masuk huruf yang kedua. Izzalamtum. Dan ta dan ta. La in basaqta. La in basaqta. Baiklah murid. Tengok info di sebelah. Cara bacaan bagi idgham saghir ini ada dua. Iaitu idgham kamil dan juga idgham naqis. Idgham kamil ni apa murid? Idgham kamil ni kita memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dalam keadaan yang sempurna. Tandanya apa? Pada huruf kedua tu ada tasydid. Dimasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan sempurna. Tandanya ada huruf tasydid. Contoh macam ni. Huruf kedua ada tasydid. Okey, ustazah akan baca. Wa in uttum. Terus kita baca yang kedua, huruf kedua tu. Wa in uttum. Secara sempurna masukkan kepada huruf kedua. Manakala bagi idgham naqis secara kurang sempurna tak diletakkan tanda sabdu. Contoh macam la in basatta. Okey, lagi sekali tak diletak sabdu di atas ta. La in basatta. La in basatta. Okey, itu adalah berkaitan dengan idgham mutajanisain. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Ustazah harapkan semua murid-murid memahami akan pelajaran yang disampaikan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.